Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membina tembereng garis, pembahagi sama serenjan dan juga garis selari. Okay, jadi cikgu harap awak bersedia dengan pembaris dan juga jangka lukis awak. Okey, standard pembelajaran sebenarnya ini adalah standard pembelajaran yang sama tapi cikgu pecahkan kepada 4 sebab ada 4 benda yang kita nak bina pada hari ini. Okey, so bahagian pertama kita nak membina tembereng garis. Okey, dia nama je tembereng garis. Sebenarnya tembereng garis ni adalah satu garis lurus. Ni step yang paling mudah lah ni, step paling ringkas macam mana kita nak membina garis lurus sahaja. Bahagian soalan yang pertama kita nak bina tembereng garis. Okey, bila nak bina tembereng garis, kita akan gunakan pembaris dan jangka sudut. Bukannya awak garis terus 6 cm tak Okey, so perkara pertama letakkan dulu pembaris dekat mana yang awak nak lukis tu, kemudian buat satu garisan panjang. Okey, buat je satu garisan panjang, tak kisahlah berapa panjang pun tak ada masalah. Okey, so ini satu garisan. Okey, so dia nak AB 6 cm. Okey, so dia nak 6 cm, jadi ambil jangka lukis awak, okey, letakkan dekat pembaris. Bahagian tajam ni, okey, bahagian tajam letakkan dekat kosong, okey, start dekat kosong. Okey, kemudian bahagian pensel mesti ukur sampai 6 cm. Dia nak 6 cm, so mesti letak, dia dah start dengan kosong, so kita akan letakkan dia sampai 6. Okey, tu 6.1. Okey, so sampai 6 tengok betul-betul ni kosong, ni hingga 6. Okey, cikgu alihkan. Alright, so sekarang ni dah, ini adalah 6 cm. Okey, so awak nak lukiskan tembereng garis 6 cm. Okey, awak tanda awak nak start dekat mana. Let's say awak nak start dekat sini. Okey, so awak start kat situ, awak mesti tandakan dekat awak mula tu. Okey, so letakkan jangka lukis yang awak dah ukur tadi. Bahagian jarum ni mesti letak dekat yang tempat awak dah tanda untuk mula. Okey. Okey, so untuk kat sini, untuk kat sini awak tandakanlah. Tandakan dengan jangka lukis awak. Okey, so tanda. Okey, saya dah tandakan kat sini. Okey, so dia cakap A, B 6 cm. So labelkan. Labelkan. Okey, ini ialah A, ini ialah B dan panjang dia ialah 6 cm. Okey, so yang kedua, dia nak PQ 5.4 cm. Macam biasa, buat dulu satu garisan lurus. Okey, buat dulu satu garisan lurus. Okey, cikgu buat satu garisan lurus paling panjang. Okey, kemudian, okey, dah buat satu garisan lurus. Okey, tak nak garis. Okey, so cikgu tandakan cikgu nak start dekat mana. Dia tak semestinya dekat ujung-ujung pun. Kalau awak nak cakap nak start kat sini, tak ada masalah. So tandakan, ni dah awak nak start kat sini. Okey, ambil jangka sudut awak. Awak kena ukur 5.4 cm. So yang bahagian jarum tu letakkan dekat kosong. Okey, kosong. Okey, so yang ni ukurkan 5.4. 5.4. Okey, kalau ngam-ngam dengan 5 tu 5.4 bermaksud kena ambil 4 lagi senggatan kecil. Okey, so kat situ 5.4 senggatan. Senggatan ni 4 yang kecil ni. Alright, dah. Bila dah, okay, macam biasa ambil jangka lukis awak. Yang tajam ni letak dekat bahagian yang awak tanda sebagai permulaan. Okey. Kemudian yang bahagian tandakan dengan pensel. Okey, tandakan dengan pensel. Terlari pula dia. Okey, so sorry. Tak apalah, cikgu dah tandakan kan. Okey, so lepas tu labelkan. Labelkan. Okey, kita nak labelkan sebagai okey, PQ. So cikgu labelkan kat sini ialah P, satu lagi tanda ialah Q, iaitu 5.4 cm. Okey, soalan CRS 7.3 cm. Okey, ambil pembaris. Gariskan dulu. Okey, kita gariskan dulu. Cikgu gariskan dulu panjang-panjang. Okey, terlebih panjang pula. Okey, kemudian kita ukurkan. Ambil ni, ambil jangka lukis. Jarum letak dekat kosong. Okey, ni ukurkan sampai berapa ni? Dia nak 7.3. Okey, so 7. Ni 7.3. Bermaksud kena ambil 3 senggatan kecil. Ni 3 senggatan kecil. Okey, kalau dah alihkan. Lupa nak tanda, cikgu nak start dekat sini. Okay, cikgu nak start dekat sini. Okey, so jarum akan letak dekat start. Okey, so tandakan. Buat satu tanda kat situ. Alright. So
Okey, kalau dah alihkan. Okey, tandakan, mesti labelkan ya. Okey, so mesti labelkan, cikgu labelkan sebagai, dia label sebagai apa ni? Sebagai RS. Okey, so cikgu labelkan sebagai kat sini R. Okey, kat sini S iaitu 7.3 cm. Okey, ini adalah kalau kita nak bina tembereng garis. Okey. Okey, yang kedua, setelah membina tembereng garis, yang kedua kita nak membina pembahagi dua sama serenjang. Apa yang dimaksudkan dengan pembahagi dua sama serenjang ialah tembereng garis tadi adalah satu garis lurus kan? Okey, so sekarang garis lurus tersebut kita nak bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar. Itu maksud dia pembahagi dua sama serenjang. Kita nak bahagikan, kita nak lukis satu garisan tengah-tengah yang sudut dia tegak 90 darjah dan membahagikan garis tersebut, tembereng garis tersebut kepada dua bahagian. Zap, tengah-tengah dia. Okey, soalan kedua adalah kita nak membina dua sama serenjang. Okey, so kita akan start dengan soalan A. Soalan A adalah satu garisan lurus PQ. Okey, so awak ambil jangka lukis awak. Okey, so kita akan start dengan titik P. Okey, kita start dengan titik P. Okey, kemudian bila nak start dengan titik P, okey, dia bukaan cikgu berapa cm nak buka apa? Nak buka jangka lukis. Okey, dia tak ada masalah, tapi syarat dia mestilah lebih daripada separuh garis ni. So kalau macam ni, ni tak boleh. Ni tak lulus. Sebab dia tak lebih daripada separuh. At least dia lebih separuh. Okey, at least ni awak anggaplah awak nampak tak garisan dia antara sebelah sini dengan sebelah sini mesti more than half. Okey, so cikgu andakan ngam-ngam. Okey, bukan ngam-ngam lah, lebih. Ambil lebih. Maksudnya nampak tak? Dia mesti lebih daripada separuh garis. Separuh tu mana? Okey. So, dah habis. Okey. So, okey. So, tandakan satu garis ke atas. Okey, so cikgu tandakan satu garisan. Okey, cikgu tandakan satu garisan ke atas. Okey, kemudian tu ke atas. Okey, bawa lagi jangka lukis awak. Tandakan dekat ingat jangan gerakkan. Tengok macam tadi ni cikgu dah tergerakkan ni tak boleh dia mesti jarak yang sama. Sepanjang nak lukis ni mesti jarak dia sama. So sekarang dah tak lulus ni. Sebab dia jarak dia dah berbeza. Okey, cikgu ukur balik dengan tadi. Okey, ni. Okey, cikgu dah ukur balik. Okey dah, garisannya dah ada balik. Okey, so sekarang cikgu pusingkan ke bawah pula. Okey. So sekarang tandakan pula ke bawah. Lukiskan satu lagi garisan kat bawah. Okey. So okey. Cikgu buat lagi. Nampak tak? Satu kat atas, satu kat bawah mesti jarak yang sama. Okey. Next, okey, jangka lukis awak kita pusingkan lagi. Okey, dah berpusing-pusing. Sekarang tadi jarum dekat P, sekarang jarum dekat Q. Okey, cikgu letak dekat Q. Okey, so cikgu nak buat yang atas dulu. Okay, ingat jarak dia mesti sama. Kalau awak jarak tu berbeza, awak tak akan dapat satu garis serenjang. Alright. So sekarang jarak yang sama. Okey, cikgu buat satu garisan. Alright, cikgu buat satu garisan yang bertemu. Nampak tak? Ada pertemuan kat sini. Dia mesti bersilang. Bertemu pula, mesti bersilang. Okey, next. Okey. Tengok dia dah terlukis kat sana pula. Okey. So sekarang cikgu nak alihkan cikgu nak alihkan ke bahagian bawah pula. Cikgu padam dulu yang ni. Okey, cikgu nak alihkan ke bahagian bawah pula. Ya ampun. Okey. So sekarang ni jarum ni cikgu letak balik dekat Q. Okey, cikgu pusingkan, cikgu nak lukis bahagian bawah. Okey, cikgu nak lukiskan bahagian bawah. Okey, cikgu lukiskan satu garisan. Okey, so kalau awak tengok garisan ni tak bersilang kan, jangan main agak-agak je. Jangan main agak-agak je. Okey, letak balik tadi dekat letak balik dekat P. Pastikan awak dapat dua garisan yang bersilang. Tengok dah gerak dah. Okey, so garisan tu mesti bersilang. Okey, so kalau perhatikan ni pun salah ni, sebab dia tak bersilang elok-elok ni. Alright, so cikgu betulkan balik. Cuba letak, kecilkan lagi dia ni. Alright, okey, baru bersilang. Alright, dah bersilang. Okey, so mesti dapat dua garisan yang bersilang. Satu bersilang ke atas, satu bersilang ke bawah.
Okey, cikgu padam yang tak berkaitan ni, yang ni. Alright. So kemudian sambungkan garisan yang bersilang ni, yang bahagian atas dan juga bahagian bawah. Okey, ambil pembaris awak. Okey, ambil pembaris, pusingkan pembaris tu. Okey, gariskan. Bertemukan dua garis ni. Okey. So nampak tak dia dah bertemu dua garis ni tegak. Okey, gariskan dari atas sampai ke bawah. Jadi okey. So ini ialah apa nama ni? Garis pembahagi sama serenjang. So dia dah membahagikan panjang P kepada garisan ni sama dengan panjang Q kepada garisan ni. Inilah dua sama serenjang. Okey, next tengok B. B tak ada masalah ni. Dia sama je konsep dia dengan A. Okey, cuma dia nak kena garisan ni sengit kan. Okey, so garisan sengit tak ada masalah. Okey, so kita pusingkan dulu. Okey, so macam biasa jarak dia mesti pastikan lebih daripada separuh. Okey, so jarumnya cikgu start dekat A. Start A. Kalau ada murid yang nak start dekat B, tak ada masalah. Okey, cikgu start dekat A. Okey, cikgu pastikan betul separuh tau, lebih daripada separuh. Okey, so bawa dia ke atas. Okey, bawa dia ke atas, kita tandakan. Alright. So kemudian bawa pula garisan tu ke bawah. Ke bawah, kita tandakan. Alright. So dah settle. Satu dekat titik A. Sekejap cikgu nak padam yang ini ni. Apa pula tiba-tiba wujud kat sini. Okey, next. Okey, next cikgu nak tukar. Jarumnya cikgu nak letak dekat B pula. Ingat jarak dia jangan ubah tau. Sepanjang buat lukisan ni jangan ubah. Okey, so okey, next. Okey, so tandakan dekat B pula. Cikgu buat satu garisan. Okey, kemudian pusing ke bawah. Okey, pusing ke bawah. Cikgu tandakan lagi satu garisan. Okey. Boleh kan? Okey, so cikgu dah dapat cikgu dah dapat dua garisan. Dua garisan. Cikgu dah dapat dua titik persilangan. Okey, so cikgu terpaksa pusingkan sikit pembaris ni. Cikgu kena sambungkan dua yang bergaris tu. Okey, sambungkan dua yang bersilang tu. Alright, dah kan? Alright, okey, kalau dah ambil pensel awak gariskan. Okey, ambil pensel awak gariskan. So awak dah dapat satu tembereng garis yang memecahkan, yang memisahkan kepada dua bahagian. Okey, tadi awak dah belajar bagaimana nak membina garis dua serenjang kan? Maksudnya dia bahagikan dua bahagian. Okey, so sekarang ni sama juga, kita masih lagi nak membina garis serenjang untuk bahagian ketiga, tetapi melalui satu titik. Maksudnya masih lagi garis serenjang tapi melalui titik yang telah dia tetapkan. Kita nak lukis garisan garis serenjang kepada tembereng garis PQ dan mesti melalui titik M. Okey. So macam biasa ambil jangka lukis. Okey, dia cakap melalui titik M. Syarat dia ialah titik M. Jadi kita akan start dengan titik M. Jadi jangka lukis awak letak dulu dekat titik M. Okey, letak dulu dekat titik M. Okey, kita akan buatkan satu garisan. Okey, buatkan satu garisan yang bersilang di atas tembereng PQ ni. Okey, so cikgu buatkan satu garisan. Okey, so kat sini. Okey, satu garisan. Ya ampun. Apa sahaja tak nak keluar ni? Malu dah awak dia nak keluar. Okey. Okey, tak apalah. Nampaklah tu kan, satu garisan tu. Okey, next. Sekejap aku sambungkan ni. Okey, so ada satu garisan bersilang kat situ. Alright. Okey, next. Satu sebelah kanan. Pusingkan sikit jangka lukis. Satu lagi adalah sebelah kiri. Okey, so cikgu gariskan. Sambungkan. Satu lagi sebelah kiri. Satu start dengan titik M. Buatkan dua garisan yang bersilang. Satu kanan, satu kiri. Okey, next. Okey, alihkan jangka lukis. So, satu kanan, satu kiri. Okey, kemudian. Tengok tak suruh lukis, dia lukis pula. Okey, kemudian jarum tu kita akan start dengan titik persilangan yang pertama.
Start dengan titik persilangan yang pertama. Okey, start dengan titik persilangan. Okey, kita akan buat satu garisan. Ingat jarak dia jangan berubah. Okey, so cikgu akan buat satu garisan. So ni satu garisan titik persilangan pertama. Sekarang jarumnya pula ubah pula titik persilangan yang kedua. Okey, kat sini pula titik persilangan yang kedua. Okey, so cikgu pusingkan. Okey, buatlah satu garisan kat situ. Dia dah buat garisan besar-besar lagi kat sini. Okey, next macam biasa. Okey, macam biasa ambil pembaris awak, letakkan dekat bahagian yang bersilang dan juga titik M. Okey, yang bersilang dengan titik M. Kemudian gariskan. Okey, saya cikgu gariskan. Okey, dah. Okey, cikgu dah dapat satu garisan yang berserenjang. Okey, so ini soalan yang bahagian kedua ni sebenarnya tak ada dalam buku teks awak. Saja cikgu nak ulang step tersebut. Okey, so step pertama jarum kita akan start dekat M. Okey, cikgu berapa bukaan ni? Berapa bukaan jangka lukis tak ada masalah sebenarnya. Okey, jangka lukis awak tak ada masalah berapa cm asalkan mesti menyentuh garisan ni. Dia mesti sentuh garisan. Tak kisahlah bahagian mana-mana pun asalkan mesti menyentuh. Okey, so cikgu buat kat sini. Kat sini sikit. Okey, so cikgu buat satu garisan. Okey, so kat situ satu garisan yang pertama. Okey, so garisan pertama kat situ. Okey, cikgu pusingkan jangka lukis. Okey, nampak tak? Berapa jangkaan? Okey, tak boleh besar ni. Kenapa tak boleh? Okey, padam balik. Okey, padam balik sebab dia tak boleh nak menyentuh garisan sebelah sini. Okey, so cikgu buat ikut garisan sinilah. Okey, so cikgu buat garisan sini. Cikgu buatkan satu garisan. Okey, so satu sebelah sini. Okey, cikgu pusingkan jangka lukis ni. Okey, satu lagi cikgu buat sebelah sini. Okey. Okey, so sebelah sini pula. Okey, next alihkan jangka lukis kita letak dekat persilangan yang pertama. Okey, buatkan satu garisan kat sini. Alright. Next, kemudian buat persilangan, ambil pula persilangan yang kedua, jarum letak bahagian kedua. Buat pula persilangan yang kedua kat situ. Okay, kenapa tak nak keluar pensel cikgu ni? Okey, persilangan yang kedua. Kemudian ambilkan macam biasa, ambil pembaris, gariskan, temukan. Okey, so cikgu tukar sikit sudut dia. Okey, kemudian kita gariskan macam biasa. Okey, dah siap. Dah jumpa dah garis serenjang. So, kita nak membina garis serenjang. Tapi kali ni garis serenjang kita tu titik M dia berada di atas garis. Okey, berbanding dengan yang tadi, garisan tersebut titik tersebut berada di luar garis kan. Okey, so sekarang berada di atas garis dan garis serenjang tu mesti melalui titik M tersebut. Okey, so perkara pertama cikgu dah cakap tadi, bila awak dapat soalan, okey, mesti kita akan start dengan titik tersebut. So cikgu letakkan jangka sudut cikgu kat sini. Mesti jangka yang bahagian tajam ni cikgu letakkan dekat titik. Okey, so cikgu dah letak dekat titik. Okey, so sekarang kat sini, ni berapa cm cikgu? Okey, so tak ada masalah sebenarnya, asalkan nanti awak buat satu persilangan bahagian kanan dengan persilangan bahagian kiri adalah sama besar. Okey, so let's say lah cikgu gunakan 3.5 cm. Okey, 3.5 cm lah. Okey, so kat sini. Okey, so cikgu gariskan dia. Okey, cikgu buat satu. Okey, satu titik persilangan sebelah sini. Okey, cikgu pusingkan jangka lukis, satu titik sebelah sini kan. Okey, so sekarang cikgu akan buat satu lagi titik persilangan sebelah sini pula. Alright, so dah ada. So sekarang dah ada dua titik persilangan sebelah kanan dan sebelah kiri, dan titik persilangan tersebut mestilah mempunyai jarak yang sama. Okey, so sekarang jangka lukis awak, okey, bahagian jarum ni kita akan letakkan dekat persilangan yang pertama.
Okey, so sekarang cikgu refer pada persilangan yang sebelah kanan ni dulu. Okey, so cikgu refer pada kat sini. Okey, so sekarang jangka lukis awak. Okey, kalau untuk kalau awak tak kita mesti buka sedikit, lebarkan sedikit bukaan jangka lukis awak. Sebab kalau awak menggunakan jarak yang sama tadi, awak tak akan dapat garis persilangan bahagian atas. Awak tak akan dapat. So awak mesti lebarkan sedikit, lebihkan sedikit. Okey, janganlah banyak sangat, nanti tak boleh nak lukis pula kan. Okey, so cikgu lebarkan, lebihkan sedikit. Okey, daripada panjang tadi. Panjang yang pertama tadi. Okey, so dah. Okey, dah. Okey, kemudian barulah cikgu akan lukiskan. Okey, so cikgu akan lukiskan persilangan yang pertama. Okey, so itu adalah persilangan yang pertama, jarum yang pertama kat sini kan. Okey, so sekarang cikgu dah tukar balik. Cikgu nak letakkan pula jarum ni kepada persilangan yang kedua. Okey, so cikgu letak pada persilangan yang kedua. Okay, cikgu pusing jangka lukis cikgu. Ingat jangan ubah jarak dia. Mesti gunakan jarak yang sama. Kalau dah berubah, awak kena ukur balik supaya jarak tersebut sentiasa sama pula. Mesti ukur ni daripada jarum ke pensel tadi yang pertama. Okey, so ini dah. Okey, so cikgu buat yang kedua. Alright, so yang kedua, kenapa dia tak nak pula kat bawah ni? Alright, so kat situ dah. So cikgu dah dapat satu titik persilangan dekat bahagian atas. Okey, so ambil jangka lukis. Ambil apa ni? Pembaris. Okey, so ambil pembaris, kita gariskan, sambungkan dua bahagian ni. Okay, sambungkan dua bahagian titik M dan juga pembaris. Okey, sambungkan. Okey, so cikgu dah ni. Okey, kemudian gariskan. Okey, gariskan. Apa pula tak nak keluar ni? Okey, gariskan. Okey, so sekarang cikgu dah dapat satu garisan serenjang yang melalui titik M tersebut. Okey, so itu adalah garisan serenjang melalui titik M yang berada di atas garis. Okey, cuba kita test lagi. Dengan titik tu letak dengan jarum. Tengok cakap pun dah terbalik. Okey, so step pertama kita akan letakkan dulu jarum dekat titik. Okey, kemudian cikgu pusingkan sikit. Okey, macam besar sangat je, lebih daripada. Okey, so letakkan dulu. Kemudian cikgu akan buat satu garisan persilangan. Okey, lepas tu cikgu pusing. Cikgu nak pusing ke sebelah sana pula. Buat satu lagi garisan persilangan. Okey, next. Mana garisan persilangannya? Okey, sorry. Okey, so cikgu dah buat satu lagi garisan persilangan. Okey, kemudian macam cikgu cakap tadi, bukaan dia, okey, contoh ni. Okay, so sekarang jarum akan letak dekat titik persilangan pertama. Pensel kita mesti dijarakkan ataupun dilebarkan. Okey, so dilebarkan lebih sikit daripada titik yang tadi. Alright, so lebih sikit daripada yang tadi. Okey, so kita akan buat satu garisan yang bersilang kat bahagian atas. Kalau awak selesa kat bahagian bawah, boleh bahagian bawah. Okey, so cikgu buat satu yang bahagian sini. Okey. Okey, so kat sini. Okey, cikgu tukarkan. Pusing. Sekarang jarum pada persilangan kedua, buat lagi satu garisan kat sini. Alright. Okey, so kat situ dah dapat dua titik persilangan. Okey, ambil pembaris, sambungkan. Sambungkan titik tersebut dengan okey, sambungkan titik tersebut dengan garisan persilangan kita. Okey, awak punya lagi senang lah ni nak buat ni kan. Pembaris dengan titik nak sambung. Okey. Okey. So dah, ambil pensel, sambungkan. Alright, garisan panjang. Okey, cikgu alihkan. Okey, cikgu dah dapat satu titik, satu garis bersilang yang melalui titik M berada di atas garis.
Okey, kita dah berada dalam pembinaan yang terakhir iaitu membina garis selari. Okey, garis selari adalah garis yang mempunyai, orang kata apa, yang mempunyai sama lah. Mesti sama dengan garis yang asal. Jarak dia, arah dia mesti sama dengan garis yang diberi. So, jom. Okey, seterusnya adalah bahagian terakhir, kita nak membina garis selari. Okey, macam mana kita nak bina garis selari? Okey, sekejap cikgu keluarkan dulu peralatan perang cikgu. Okey. Next, okey, kita akan startkan dengan titik P. Kita start dengan titik P. Okey, so kita start dengan titik P. Okey, cikgu akan ukur dahulu jarak P kepada titik M. Okey, cikgu ukur dulu jarak titik P kepada titik M. Okey, so cikgu ukur. Bila cikgu ukur, okey, jangan buat apa-apa, jangan alihkan jarak dia, pegang dekat bahagian atas. Letakkan jarum tu dekat Q. Letakkan jarum tu dekat Q. Okey, letakkan jarum dekat Q sebab tadi cikgu ukur P kepada M kan. So cikgu akan letak dekat Q lah. Okey, so cikgu buatkan satu garisan. Okey, satu garisan. Okey. Okey, dah. Dah ke? Okey. Oh, alright, tak apalah. Okey, so cikgu akan buat satu garisan kat situ. Okey, so kemudian cikgu padam sikit yang salah ni. Okey, kemudian tadi cikgu ukur P kepada M. Okey, cikgu letak dekat Q. So sekarang cikgu ukur pula P kepada Q. Okey, so cikgu ukur P kepada Q pula. Okey, cikgu ukur P kepada Q. Okey, ngam-ngam lah, jangan salah ukur pula. Okey, ukur pula P kepada Q. Okey, dah ukur P kepada Q, alihkan, pegang dekat bahagian atas, letakkan jarum di titik M. Ukur PQ, ubah pula letak dekat titik M. Okey, cikgu buat satu garisan. Alright. Kenapa dia tak nak bersilang? Alright. Okey, dah. So, cikgu dah dapat satu garisan bersilang kat sini. Macam biasa, ambil pembaris, letak dekat M dan juga garisan bersilang tersebut. Okey, ambil pensel, gariskan. Okey, so kita dah dapat satu garisan yang bersilang. Satu garisan yang selari dengan PQ dan melalui titik M. Okey, so tengok soalan B. Okey, dia nak garisan yang selari dengan titik PQ dan melalui titik M. Okey, so macam biasa, ambil jangka lukis, start dekat P, ukur dulu P pada M. Okey, ukur dulu P pada M. Kemudian jangan buat apa-apa, alih je, letak jarum dekat Q. Okey, letakkan jarum dekat Q. Okey, lukiskan. Buat satu garisan yang bersilang. Okey, dah. Dia tak keluar pula bahagian atas tu. Sekejap. Okey, lukiskan. Okey, dah. Okey, alihkan. Tadi dah ukur P pada M. Next, ukurkan pula P kepada Q. Okey, ukur pula P kepada Q. Okey, cikgu betulkan. Okey, dah ukur P pada Q, alihkan, letakkan jarum dekat M. Okey, buat satu garisan yang bersilang kat situ. Okey, tak nak pula dia keluar pensel kat situ. Okey, dah. So, cikgu dah dapat satu garisan yang bersilang kat hujung sini. Ambil pembaris, letakkan dekat garisan yang bersilang dan melalui titik M. Okey, so cikgu letak garisan bersilang dan melalui titik M. Okey, dah. Okey, gariskan daripada hujung sampailah kepada hujung. Okey, so garisan cikgu tu macam tak betul sangat lah. Okey, so kalau awak pembaris dapat ngam-ngam gariskan daripada hujung kepada hujung. So kita dah dapat satu garisan selari yang melalui titik M. Selari dengan PQ dan melalui titik M.
Okey, itu sahaja untuk tajuk pembinaan garisan, iaitu garis yang terdiri daripada tembeling garis yang pertama, yang kedua garis serenjang, yang ketiga garis selari. Okey, jangan lupa jawab latihan. Kita jumpa lagi minggu depan untuk pembinaan sudut.